Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada warga hadirin yang saya hormati sekalian. Pada hari ini saya Muhammad Fatih bin Razali bersama dengan 4 ahli kumpulan saya yang lain yang mewakili kumpulan sejarah PISNP ambilan Jun 2019 akan berkongsi pendapat kami mengenai New Pedagogy for Deep Learning NPDL ataupun kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Mungkin terdapat segelintir para hadirin yang tidak mengetahui apakah itu NPDL. NPDL ini sebenarnya satu bentuk pendekatan yang berbeza untuk mengajar, belajar dan mentaksir secara menyeluruh dan holistik sambil menghasilkan perkara yang relevan dengan dunia sebenar. Jadi NPDL ini mengkehendaki pelajar untuk menghasilkan pengetahuan baru dan mengaitkannya dengan dunia di sekeliling mereka. Bagi pelajar semester 2, tema utama ataupun BID kami adalah seni melakar keharmonian dan sebanyak 5 kursus telah dipilih untuk digabungkan di bawah BID ini. Kursus-kursus tersebut adalah seperti SJHK 3033 Pensejarahan Malaysia, SJHK 3043 Sejarah Lisan dan Pendokumentasian, SJHK 3052 Seni dalam Pendidikan, EDUP 3033 Murid dan Pembelajaran dan juga NPU 3031 Pengurusan Kurikulum. Setiap kursus yang ditawarkan mempunyai essential question EQ ataupun soalan pencetus idea yang berlainan, di mana EQ ini berperanan sebagai stimulus untuk merangsang pelajar untuk mengasimilasikan idea dengan soalan tugasan kerja khusus yang telah pun diberikan. Baiklah, kita akan lihat sebentar mengenai EQ bagi setiap kursus yang telah ditawarkan. Okay, bagi EQ SJHK 3033, EQ ni adalah bagaimanakah perbezaan antara seni bahasa yang terkandung dalam Pensejarahan Malaysia, penulisan tempatan dan barat mampu mewujudkan keharmonian dalam kalangan masyarakat. EQ bagi SJHK 3043, bagaimanakah seni bahasa dan pertuturan dalam perancangan projek dan rakaman dapat menjalin keharmonian bersama orang sumber. EQ yang seterusnya bagi SJHK 3052, bagaimanakah seni penghasilan kit pembelajaran dapat mewujudkan keharmonian semasa pembelajaran. EQ bagi EDUP 3033 pula, bagaimanakah kefahaman guru terhadap seni pedagogi masa kini dapat melakar keharmonian dalam menangani perbezaan individu. Dan NPU 3031 EQ-nya adalah bagaimanakah seni persembahan pembentangan membantu guru untuk merancang penghasilan kit pembelajaran dengan lebih harmoni. Salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Nama saya Sok Hai Hui, merupakan salah seorang ahli kumpulan daripada Kumpulan Sejarah PISNP ambilan Jun 2019. Bahagian yang akan saya terangkan atau kongsi dengan anda semua adalah tentang kompetensi pembelajaran bermakna, iaitu 6C. Apakah itu 6C? Citizenship, critical thinking, creativity, character, collaboration dan communication. Berikut merupakan huraian secara keseluruhan dalam penghasilan kerja khusus. Dalam aspek pemikiran kritis, kami dapat menilai dan mengenal pasti maklumat yang disampaikan sebelum menjalankan tugasan. Sepanjang menghasilkan kerja khusus, kami dapat menghubung kait maklumat terkini dalam tugasan. Dalam aspek sosial pula, kami dapat memastikan bahawa tiada amalan plagarisme diamalkan dalam penghasilan kerja khusus. Kami juga dapat menunjukkan ciri profesionalisme dalam sesi temuduga bagi tugasan kerja khusus terutamanya dalam subjek sejarah lisan. Dalam aspek komunikasi pula, kami dapat berkomunikasi dengan rakan sekalian dan pensyarah terutamanya dengan interviewee secara verbal dan non-verbal untuk menghasilkan kerja khusus yang paling baik. Dalam aspek kreativiti pula, kami dapat menyampaikan maklumat dalam pelbagai cara. Contohnya dalam hasil kit
ataupun dalam video ataupun dalam cara penulisan. Bagi aspek kewarganegaraan pula, kami dapat mengeratkan perpaduan antara kaum melalui perbincangan secara berkumpulan, ataupun kami dapat meningkatkan semangat penghargaan kesenian negara dalam diri sendiri, kerana dalam sesi temuduga kami dapat lebih memahami secara dalam aspek kesenian negara. Dan akhirnya, dalam aspek kolaboratif, kami dapat bertukar dan berkongsi idea antara satu sama lain, terutamanya dengan pensyarah dan rakan sekumpulan semasa perbincangan. Kami juga dapat bekerjasama dalam proses untuk mencari maklumat yang terkini supaya maklumat yang dinyatakan dalam tugasan adalah bermakna. 6C ini boleh dikatakan sebagai aspek yang dipupuk atau dititik beratkan, atau boleh difahami juga sebagai kesan sepanjang penghasilan kerja khusus. Assalamualaikum. Nama saya Izzati binti Basri daripada Sejarah 2 PISLP. Kit pembelajaran yang dihasilkan ini adalah berkisarkan tentang tajuk tokoh terbilang silibus tahun 4. Kit ini terdiri daripada set induksi dan melibatkan aktiviti seni. Input-input yang saya peroleh sepanjang semester 2 ini diguna pakai dalam penghasilan dan penggunaan kit pembelajaran. Input yang diperoleh misalnya daripada kursus pengurusan core curriculum membantu saya mengatur gerak kerja penghasilan kit ini, seperti menyediakan kertas kerja, membuat senarai semak dan membuat cartagan yang di mana memudahkan dan mensistematikkan perjalanan penghasilan kit. Melalui kursus EDUP pula, murid dan pembelajaran, saya mengetahui bentuk dan bentuk cara berfikir, bagaimana behavior murid-murid sekolah rendah berfikir, bagaimana mereka berfikir. Maka set induksi ini dihasilkan sebagai rangsangan kepada mereka sebelum memulakan pembelajaran tokoh terbilang zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, hal ini jelas menunjukkan aspek 6C kewarganegaraan diperoleh apabila murid-murid mengenal pasti siapakah insan yang ditunjukkan ini, sama ada mereka tahu ataupun tidak tentang Perdana Menteri yang telah memimpin negara kita dari dulu hingga kini. Kit ini juga terdiri daripada eksperimen warna primer dan warna sekunder. Dalam kursus seni dan pendidikan, pengajaran dalam bilik darjah boleh dimasukkan unsur seni seperti unsur pergerakan, unsur seni, muzik dan lain-lain. Untuk kit pembelajaran ini, seni warna diaplikasikan. Murid dikehendaki untuk mewarna gambar tokoh terbilang dengan warna yang mereka rasa melambangkan kepribadian tokoh tersebut, iaitu tokoh Sultan, Bendahara dan Laksamana. Mereka akan dipanggil secara rawak untuk menceritakan kepada rakan sekelas kenapa mereka mewarnakan tokoh-tokoh terbilang ini dengan warna-warna sebegini. Jadi, penggunaan kit ini bertepatan dengan big idea, iaitu seni melakar keharmonian, di mana komunikasi berlaku di antara murid dalam ketika mereka menyelesaikan tugasan ini, iaitu ketika mereka mewarna, di mana akan mewujudkan keharmonian sesama murid di dalam kelas. Murid akan diajar untuk mengetahui dan mempunyai visual warna serta maksud di sebalik warna ini. Contohnya seperti yang kita tahu, lazimnya warna merah untuk keberanian, warna kuning melambangkan warna istana, melambangkan kedaulatan, warna biru tenang dan bijak. Okey, melalui seni warna ini, keharmonian dalam diri murid dapat dipupuk serta dapat membentuk sahsia murid seperti tokoh terbilang yang dipelajari. Seperti sahsia yang berani, seperti Laksamana, sahsia yang bertanggungjawab seperti para sultan. Pemikiran yang kritis juga akan berlaku dan kreativiti akan ditonjolkan dalam diri murid serta diri guru yang menghasilkan kit ini. Kompetisi dalam New Pedagogy Deep Learning ini jelas dapat dibuktikan dan dilihat melalui penghasilan dan penggunaan kit terhadap guru dan murid. Oleh itu, kit ini membantu murid-murid bukan sekadar memperoleh input mengenai subjek sejarah, bahkan input seni, civic, nilai dan nilai moral juga akan murid-murid peroleh.
Begitu juga kepada guru. Guru melalui New Pedagogy Deep Learning ini mampu merangkum segala perkara yang dipelajari dalam menghasilkan kit pengajaran, kit pembelajaran dan mengajar di dalam kelas. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Bagi kerja khusus sejarah iaitu seni dalam pendidikan SJHK 3052, kami telah ditugaskan untuk menghasilkan suatu kit pembelajaran. Bagi memenuhi kerja khusus tersebut, saya telah menghasilkan suatu kit pembelajaran yang dikenali sebagai Poison Snake and Leather Box Game. Okay. Kit pembelajaran ini dihasilkan sebagai alat bantu mengajar dalam membantu murid-murid tahap 2 iaitu darjah 4 bagi membantu guru-guru dalam mengajar subjek sejarah. Okay. Kit pembelajaran ini dihasilkan berdasarkan tema sejarah awal negara yang memberi tumpuan kepada tajuk Kerajaan Melayu Awal. Tujuan utama penghasilan kit ini adalah supaya murid-murid dapat membuat perbandingan dengan masa kini dan masa lalu bagi menghargai sejarah asal-usul negara. Okay. Melalui penggunaan kit ini, murid-murid dapat bertukar-tukar pandangan dan soalan yang akan dikemukakan berkaitan dengan sejarah kerajaan Melayu awal. Okay. Dan murid-murid dapat bekerjasama dalam mencari jawapan bagi soalan-soalan yang akan dikemukakan. Maka nilai kerjasama akan terlibat dalam kalangan murid-murid dan murid-murid juga dapat memberi jawapan dengan penuh keyakinan. Okay. Sehubungan itu, murid-murid juga dapat mengenal pasti kerajaan-kerajaan Melayu awal yang wujud sebelum kemunculan kerajaan Melayu Melaka. Okay. Kit pembelajaran Poison Snake and Leather Box Game ini sememangnya dapat meningkatkan dapat menghasilkan suasana yang seronok dalam bilik darjah dan murid-murid juga akan memberi tumpuan yang sepenuhnya bagi mempelajari mata pelajaran sejarah. Penghasilan kit ini berjaya mengaplikasikan elemen seni, pergerakan dan muzik yang merupakan ciri-ciri pembelajaran abad ke-21. Okay, yang ni merupakan gambar-gambar kit pembelajaran Poison Snake and Leather Box Game. Pada semua, saya Nur Ain Husna binti Muhammad Zaki. Jadi pada hari ini, saya akan membentangkan bagaimana kit pembelajaran saya terhasil berdasarkan kepada kursus-kursus yang telah saya pelajari sepanjang semester 2. Antaranya ialah murid dan pembelajaran, seni dalam pendidikan, pengurusan kokurikulum dan sebagainya. Sepanjang saya menyertai kursus-kursus tersebut, terdapat pelbagai ilmu pengetahuan yang telah diperolehi tentang bagaimana seorang guru ingin melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif dan menyeronokkan kepada pelajar-pelajar. Jadi, sebagai contoh yang dapat diambil melalui kursus murid dan pembelajaran, saya dapat mengetahui bahawa murid-murid mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza mengikut kesesuaian dan minat mereka. Jadi, bagaimana saya ingin memanfaatkan perbezaan tersebut dalam menghasilkan kit pembelajaran yang berkesan. Oleh itu, saya telah mengguna pakai ilmu yang diperolehi daripada kursus seni dalam pendidikan dalam menghasilkan kit dengan menggabungkan ketiga-tiga elemen seni, iaitu seni muzik, seni pendidikan, seni visual dan juga seni pergerakan. Oleh itu, terhasillah satu kit pembelajaran yang dinamakan sebagaimana soalan. Ini adalah kit pembelajaran saya. Dan juga saya juga menyediakan satu set soalan tentang tokoh perjuangan tempatan menentang penjajahan British. Okey, cara bermainnya adalah salah seorang wakil daripada setiap kumpulan akan memilih satu nombor, sebagai contoh nombor 1, dan akan tunjukkan kepada guru, dan guru akan menyediakan soalan nombor 1 kepada murid tersebut. Sebagai contoh, soalan yang berbunyi, mendeklamasikan sajak buat pencipta sejarah berkenaan tokoh tempatan. Itu terdapat juga soalan berbentuk lain seperti soalan berbentuk seni, PSV, seni TMK iaitu teknologi media dan komunikasi, dan soalan berbentuk fakta. Yang mana soalan ini juga mengandungi seni muzik iaitu video dan lagu.
Panjang menggunakan kit tersebut, saya mendapati bahawa pengaplikasian terhadap 6C yang terkandung dalam MPDL juga wujud. Antaranya seperti citizenship dan juga collaboration. Sebagai contoh citizenship iaitu nilai kewarganegaraan. Bagaimana yang diberitahu, saya merupakan pelajar bidang sejarah. Jadi sudah semestinya saya ingin menerapkan nilai kewarganegaraan dalam penggunaan kit pembelajaran saya. Oleh itu, saya telah menghasilkan satu set soalan yang dibina berdasarkan kepada tajuk Perjuangan Kemerdekaan Negara yang terkandung dalam DSKP tahun 5. Penggunaan soalan dan juga kit pembelajaran ini telah membolehkan pelajar memahami secara jelas dan menyeluruh tentang tujuan dan matlamat sebenar tokoh tempatan dalam bangkit menentang penjajahan barat pada waktu tersebut, sekaligus menyangkal dakwaan palsu pihak barat tentang kebangkitan tokoh tersebut adalah dilihat sebagai satu bentuk pemberontakan. Apabila murid telah memahami dengan lebih jelas dan mendalam terhadap tajuk perjuangan kemerdekaan tersebut, secara tidak langsung nilai patriotik dan juga kewarganegaraan akan tersemat dalam diri anak-anak pelajar. Aspek 6C yang seterusnya ialah kolaboratif. Penggunaan kit ini amat menekankan kepada kolaboratif ataupun kerjasama antara ahli-ahli kumpulan iaitu murid-murid. Mendapati bahawa murid-murid lebih bekerjasama dalam menyelesaikan setiap soalan yang diberikan dengan berkongsi pendapat dan bertukar-tukar idea bagi memastikan mereka mendapat pemahaman yang lebih jelas dan mendalam dan mampu menjawab soalan dengan baik dan berfikir secara kritis dan kreatif. Meneruskan pembentangan saya dengan menerangkan bagaimana kit pembelajaran ini mampu membantu guru dan murid menjalani sesi PDP dengan lebih berkesan. Sebagaimana yang telah diterangkan, kit pembelajaran ini mengandungi ketiga-tiga elemen iaitu seni muzik, seni PSV dan juga pergerakan, yang mana sedikit sebanyak membantu guru untuk menyampaikan isi pembelajaran dengan lebih jelas dan menyeluruh kepada pelajar, di samping mewujudkan satu pembelajaran yang berpusatkan kepada pelajar dan tidak hanya menjurus kepada guru semata-mata. Pelajar-pelajar juga akan mendapat pengalaman yang lebih menyeronokkan dan ingatan mereka terhadap isi pembelajaran tersebut adalah lebih berkesan dan juga lebih lama berbanding pembelajaran secara konvensional. Di samping itu, penggunaan kit pembelajaran ini telah menghasilkan satu output ataupun kesan yang amat positif dalam suasana pembelajaran, yang mana ia telah mewujudkan satu bentuk keharmonian sepanjang sesi PDP berlangsung. Antara yang dapat dilihat adalah komunikasi antara murid dan murid dengan menggunakan perkataan yang sopan, berbincang dan bertolak ansur antara satu sama lain, bertukar-tukar pendapat dan menyatakan idea tanpa mengguris perasaan pihak yang lain. Sebelum saya mengakhiri pembentangan saya, suka juga untuk saya menyatakan bahawa kit ini amat sesuai untuk diuar-uarkan kepada masyarakat luar, terutamanya ibu bapa yang ingin memberikan pembelajaran kepada anak-anak di rumah. Kit ini hanya memerlukan satu blok kayu yang boleh didapati di mana-mana pasaraya maupun kedai permainan, dan ibu bapa hanya perlu menyediakan satu set soalan berdasarkan subjek apa yang ingin dipelajari, sama ada subjek sejarah, subjek matematik, bahasa Melayu dan sebagainya. Sebagai kesimpulan kepada pembentangan saya, apa yang telah saya pelajari sepanjang kursus semester 2 ini telah mencetuskan idea untuk menghasilkan satu kit pembelajaran yang mengandungi aspek yang terdapat dalam New Pedagogies for Deep Learning iaitu 6C, sekaligus membantu saya menghasilkan satu kit yang dapat mewujudkan suasana kelas yang lebih menyeronokkan dan membantu pelajar memahami secara lebih mendalam dan berkesan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.